Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar hari ini. Baiklah, apa yang kita belajar hari ini? Sebelum kita memulakan pembelajaran dan pengajaran, cikgu mau tanya, apa kita telah belajar sebelum ini? Oke, kita sudah mengetahui apa itu maksud zaman prasejarah, yaitu zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Ya, betul. Kita telah menganalisis, menilai bagaimana kehidupan zaman prasejarah sebelum ini yang terdiri pada zaman batu yang mengalami zaman-zaman tempo masa seperti zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan zaman logam. Jadi, apa yang kita pelajari pada minggu lalu ialah kita mengetahui bagaimana kehidupan zaman batu dan bagaimana kehidupan zaman logam. Oke, zaman batu di mana manusia masih menggunakan teknologi batu dalam kehidupan harian. Bagaimana pula dengan zaman batu di mana zaman batu telah menginovasi dan memperbaharui peralatan ataupun kehidupan mereka. Jadi apa yang kita tahu di sana ialah peredaran massa daripada zaman batu hingga zaman logam telah berubah. Oke, kenapa kita mengimbas kembali kepada pelajaran kita sebab hari ini kita akan masuk dan mengetahui bagaimana pula dengan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Jadi, apa yang kita perlu tahu ciri-ciri ialah kita perlu ingat balik zaman-zaman daripada zaman batu hingga zaman logam mengikut urutan. Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan zaman logam. Pakcik makan nasi lemak. Kita perlu ingat urutan itu. Dan setiap zaman ini kita perlu mengetahui ciri-ciri kehidupan macam mana dan kita dapat buat perbandingan kehidupan zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan zaman logam. Kita akan dapat buat perbandingan keempat-empat ciri kehidupan manusia pada zaman prasejarah pada ketika itu, dan kita dapat mengetahui perkembangan zaman ke zaman manusia prasejarah pada ketika itu. Baiklah, ciri-ciri yang kita akan tengok ialah tempat kediaman, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian, dan kebudayaan. Jadi kesemua ciri ini mempunyai ciri yang berbeza daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan zaman logam. Bagaimana kita mau mengetahuinya? Oke, zaman Paleolitik adalah zaman yang terawal. Jadi, zaman manusia pada ketika itu seperti yang kita telah belajar masih menggunakan peralatan batu. Jadi, peralatan batu pun dia ada perbezaan dia daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan zaman logam. Bagaimana kita mengetahui? Oke, kita tengok ciri-ciri peralatan yang keempat-empat ini menggunakan. Oke, peralatan. Zaman Paleolitik, mereka menggunakan batu, masih menggunakan batu secara bentuk batu yang kasar dan bentuk sedia ada. Zaman Paleolitik ini, mereka menggunakan batu itu, mereka belum pandai mengolah, masih menggunakan batu yang mereka jumpa itu untuk memburu binatang, untuk mengetuk membunuh binatang. Oke, seterusnya pada zaman Mesolitik pula penggunaan peralatan batu telah berubah. Pada zaman itu, manusia telah mengetahui bagaimana hendak menghaluskan batu untuk mengolah dia lebih tajam dan lebih kemas. Oke, tengok perbezaan antara Paleolitik dan Mesolitik di sini.
Di sini batu sedia ada dan kasar. Batu yang kamu jumpa di tepi jalan itu yang besar-besar. Bayangkan, itulah peralatan batu yang mereka gunakan dalam kehidupan harian mereka selama beberapa tahun. Jadi, setelah mengalami pengalaman dan mengetahui apa yang hendak diinovasikan dengan batu, macam mana kita boleh bunuh binatang dengan lebih mudah? Bagaimana kita boleh mengorek tanah dengan lebih mudah? Jadi manusia pada zaman Mesolitik telah mula berfikir dengan cara menghaluskan batu dan lebih kemas. Tengok dalam gambar, dia lebih tajam, lebih tirus berbanding kepada batu zaman Paleolitik. Okey, bagaimana pula zaman Neolitik? Pada zaman Neolitik, kehidupan manusia semakin berubah di mana mereka lebih pandai mengolah batu yang lebih tajam itu kepada yang lebih pelbagai. Okey, ciri-ciri peralatan pada masa itu lebih halus dan kemas. Jadi pada zaman Neolitik ini terdapat pelbagai lagi peralatan lain seperti alat menggali dan roda. Seperti yang kamu tengok dalam gambar, zaman batu pada ketika itu telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Di sini zaman Mesolitik hanyalah lebih tajam dan zaman Neolitik pula lagi terdapat pelbagai lagi peralatan yang mereka telah cipta, di mana mereka menggunakan batu itu menghasilkan peralatan seperti untuk memburu binatang, tombak yang sudah tajam, yang lebih kecil, yang lebih dia bukan lagi boleh digenggam tapi dia boleh diikat dengan kayu, begitu. Itulah perubahan demi perubahan zaman prasejarah ini. Seterusnya kepada zaman logam, di mana manusia telah mengenali logam dan mengaplikasikan dan menginovasikan batu menjadi logam, di mana manusia pada ketika itu mampu mencipta alat daripada logam dan menghasilkan tembaga, gangsa dan besi. Okey, kamu tengok peralatan yang telah dicipta. Di sana kamu sudah nampak peralatan-peralatan seperti pisau, kapak, dan tombak yang lebih tajam dan dihasilkan daripada logam, di mana kehidupan pada masa itu lebih mudah, lebih cepat berbanding daripada zaman Paleolitik. Jadi, apa yang kamu pelajari ini adalah perubahan ataupun ciri-ciri yang berbeza daripada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan logam. Baik. Okey, kita tengok pula ciri-ciri yang seterusnya. Tempat kediaman juga berubah daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Tempat kediaman juga pun mengalami perubahan. Okey, apa ciri-ciri dia? Zaman Paleolitik, mereka masih tinggal dalam gua. Mereka akan membuat keluarga dan berkumpul di dalam sebuah gua yang dijumpai ataupun lubang bawah tanah. Pada zaman Mesolitik pula, kehidupan manusia pada zaman itu semakin berubah. Manusia telah mula menemui pertempatan di pinggir sungai dan laut bagi memudahkan mereka mencari bekalan makanan dan air. Neolitik pula, kehidupan manusia mula membina yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Jadi itulah perubahan dia yang dinamakan sebagai Neolitik, sebab mereka telah pun mula mengetahui rumah boleh diperbuat daripada batu, kayu berbanding tinggal di dalam sebuah gua sahaja. Jadi jika mereka sudah mengetahui pembuatan pertempatan seperti ini, kehidupan manusia pada masa itu senang dan boleh berpindah randah ataupun dapat cari penempatan lain. Contoh, jika menemui sebuah sungai lagi yang lebih banyak bekalan makanan, mereka akan membuat rumah di tepi pantai itulah untuk kehidupan yang lebih mudah dan senang, sebab dalam kehidupan pada masa itu mereka sudah mula berkeluarga dan ada kelompok lain. Jadi, zaman logam pula kehidupan yang semakin berubah di mana mereka akan buat pertempatan mereka ataupun kediaman mereka menggunakan batu, tanah liat, kayu, serta susunan rumah yang lebih tersusun di mana mereka sudah mula pun menyusun rumah-rumah, kawasan di pinggir pantai,
menggunakan logam dan lebih cantik berbanding kepada kehidupan yang sebelum-sebelum ini seperti Paleolitik. Mereka hanya tinggal di dalam goa. Oke. Coba kamu uji kamu punya kefahaman tadi. Manakah ciri-ciri peralatan prasejarah bagi zaman logam? Seperti yang Cikgu cakap tadi, ciri-ciri peralatan dia akan mengikut urutan. Dia daripada manusia yang masih menggunakan batu yang asli sedia ada kepada perubahan ataupun inovasi yang lebih cantik. Oke, contoh, jika Aiman menjawab zaman batu, ciri bagi zaman batu adalah batu yang seperti ini. Kita tengok. Jadi, jawaban dia adalah salah. Kenapa salah? Sebab peralatan batu ini adalah lebih kasar dan lebih besar. Ini adalah zaman yang manusia hidup pada zaman Paleolitik. Sebab pada masa itu, manusia belum mengenali bagaimana mau menghaluskan lagi atau mencipta peralatan yang lebih bagus. Jadi, jika Ainah menjawab yang ini, betul. Kenapa betul? Zaman logam adalah di mana manusia telah tahu menggunakan ataupun menginovasikan logam menjadi peralatan yang lebih cantik, yang lebih spesifik. Mereka telah mengetahui membuat pisau, kapak yang diperbuat daripada logam. Baiklah. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Apa yang Cikgu mau kamu perlu ingat semua ciri ini yaitu tempat kediaman, peralatan, pengumpulan, makanan, dan sebagainya. Apa yang Cikgu mau, kamu perlu membanding beza kesemua ciri ini bagi keempat zaman prasejarah tadi. Baiklah, itu saja penerangan Cikgu. Kamu boleh teruskan arahan Cikgu selepas ini. Terima kasih.